sempat nak habis. Okey, sebab ni saya baru je bina. Okey, tapi apa yang saya nak terangkan dekat sini, yang saya fokus kepada PDPP ambilan Oktober 2020 bagi major bahasa Melayu. Okey, kursus yang terlibat adalah 4 kursus iaitu BMMB 2102R Keterampilan Bahasa dan Komunikasi, EDUP 2112 Teknologi dan Media Pengajaran, BMMB 2092R Kesusahan Melayu dalam Pendidikan Bahasa Melayu dan BMMB 2073R Pedagogi dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Okey, kursus ini ditawarkan untuk semester 2 tahun 1. Okey, ini adalah HPK yang saya ambil daripada MK yang terlibat. Okey, ada semua 4 subjek ni lah ya. Okey, dan ni adalah hasil pembelajaran dia. Sebab dia kita gabung, jadi hasil pembelajaran dia adalah banyak. Kat sini ada 3 hasil pembelajaran. Okey, yang pertama dia menghasilkan produk persekitaran pembelajaran multimedia interaktif. Ini adalah di bawah subjek EDUP 2112 yang berintegrasikan bahan multimedia kesusastraan Melayu yang mengandungi buku cerita digital dan PUC moden bagi subjek BMMB 2092 menggunakan teknik pengajaran berkesan secara gabung jalin kemahiran bahasa sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis bagi BMMB 2073 bagi memanfaatkan keterampilan bahasa dan komunikasi BMMB 2102R. Okey, untuk tujuan hasil pembelajaran yang pertama ini, pelajar dikendaki yang pertama menghasilkan pelan pembelajaran bermakna. Seperti inilah dia kena menghasilkan pelan pembelajaran bermakna. Okey, pelajar PDPP telah pun didedahkan dengan KPPB, konten KPPB dalam paper pedagogi dan pentaksiran semasa semester 1. Jadi pengetahuan yang mereka ada semasa semester 1 dia akan diaplikasikan dalam semester 2 menghasilkan produk KPPB untuk 4 subjek ini. Okey. Jadi yang pertamanya pelajar dia akan menghasilkan pelan pembelajaran bermakna. Okey, dalam pelan pembelajaran bermakna ini pelajar akan dikendaki untuk merungkai kurikulum berdasarkan DSKP Bahasa Melayu tahap 2 dengan gabung jalinkan kemahiran bahasa iaitu kemahiran yang mendengar dan sebagainya dengan penulisan karya kesusastraan Melayu. Kalau kita dirujuk kepada DSKP Bahasa Melayu, dia ada 5 kemahiran kat situ. Dia ada kemahiran membaca, mendengar, bertutur, bertulis, kemahiran seni bahasa dan juga kemahiran tata bahasa. Okey, so pandai dia menggabung jalinkan seni bahasa dengan mana-mana kemahiran yang mendengar, bertutur, baca, menulis tersebut. Okey, dan mereka perlu merancang pengajaran mereka menggunakan pendekatan backward design. Maksudnya kat situ pelajar dikendaki untuk menentukan bukti pentaksiran. Okey, langkah yang kedua, pelajar perlu menghasilkan satu penulisan karya kesusastraan Melayu iaitu mereka perlu menghasilkan cerita digital. Okey, dan juga sajak yang menerapkan gaya bahasa dan tata bahasa yang betul. Okey, kemudian barulah mereka membangunkan produk tersebut dalam persekitaran pembelajaran multimedia interaktif yang mengintegrasikan karya tadi ke dalam visual learning mereka. Okey, dan akhir sekali berdasarkan kepada tugasan pembangunan tadi, mereka akan menghasilkan satu laporan dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran dalam menghasilkan produk tersebut melalui penerapan gaya bahasa dan tata bahasa yang betul. Ini bagi hit kepada tugasan BMMB 2102R. Okey, untuk pentaksiran yang kedua, pelajar akan melaksanakan pengajaran mikro iaitu bagi BMMB 2073 ataupun simulasi BMMB 2102R yang mana pelajar akan menggabung jalinkan elemen pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran pembelajaran bahasa Melayu Sekolah Rendah tahap 2. Okey, untuk melaksanakan pengajaran mikro ni yang pertama pelajar perlu merancang RPH. Dan RPH ni sebenarnya mereka dah rancang semasa mereka menghasilkan pelan pembelajaran bermakna. So bermaksud mereka menterjemahkan pelan pembelajaran bermakna itu dalam format RPH pula. Okey, selepas itu barulah mereka akan melaksanakan pengajaran mikro itu menggunakan melalui aktiviti keterampilan bahasa dan komunikasi menggunakan strategi terkini berpandukan RPH dan juga menggunakan produk yang mereka hasilkan dalam tugasan satu tadi sebagai bahan bantu mengajar. Okey, yang ketiga kita taksir melalui pembentangan
yang mana dalam pembentangan tersebut dia menghubung kaitkan keterampilan bahasa dan komunikasi bagi subjek 2102R dan kemahiran bahasa PUC Melayu tradisional berdasarkan akal budi dan pemikiran tokoh bagi khusus BMMB 2092R. Okay, big idea bagi projek KPPB ini adalah kreativiti menjana pemikiran inovatif. Dan ini adalah essential questions dia, ini metadata dia, pesara-pesara yang terlibat dalam menghasilkan DLO ini, dan DLO. Okay, ini adalah merungkai standard. Merungkai standard, macam tugasan yang pertama tadi, kita dah tentukan apa kemahiran, apa kandungan dan ditaksir melalui penghasilan produk dan juga penulisan laporan. Pesara kakak. Yelah, faham. Apa tu? Boleh saya sambung? Sama-sama ada gangguan sikit tadi. Boleh Zul. Okey, untuk taksiran yang pentaksiran yang kedua, okey, bukti pentaksiran yang hendak dilihat adalah rakaman pengajaran mikro. Okey, dan yang ketiga adalah rakaman pembentangan. Okey, yang ini langkah-langkah untuk pelaksanaan ini saya tak sempat nak komplitkan, tapi saya dah komplitkan, insyaAllah saya dah komplitkan DLO tersebut. Okey, saya akan show DLO pula. Okey, ini adalah juga pesara yang memiliki 50 mukapan. Bila dia tengok tak dengar. Ada yang tak mute tu. Ada yang tak mute? Okey. Okay, boleh terus. Okey, so saya teruskan. Okey, ini adalah landing page landing page untuk DLO yang kita gabungkan tadilah khusus yang kita gabungkan. Okey, untuk PDPP semester 2, mereka sebenarnya ada 6 subjek. Okey, 4 subjek yang digabungkan, ada 2 subjek lagi yang tidak boleh digabungkan. Kita tengok kita dah rungkai, kita dah cuba rungkai MK dan kita nampak kita tak boleh nak rangkaikan dengan subjek-subjek lain. So dia ada subjek itu ialah BMMB 2082 dan EUP 2132. Walau bagaimanapun, walaupun kita tak kena tanya sebab biasa benda kita tak kan. Ya, saya? Tak, dia ada rasa dia maybe touch screen kot. Kadang-kadang dia bunyi mikrofon. Puan Balkis. Tahu dah tak cakap. Puan Sarah host kan? Puan Sarah boleh off. Puan Sarah host, dia boleh off mic yang tak berkenan tu. Okey, saya teruskan ya. Okey, so macam saya kata tadi, kita ada 6 kursus, 4 kursus yang kita dah interdisiplinkan, tetapi 2 kursusnya kita tidak interdisiplinkan, tapi dia tetap kena bangunkan DLO. Okey, ini adalah DLO bagi, sekejap. Bagi BMM 2082R, okey. Okey, ini balik pada laman utama. Laman utama yang ini adalah EDUP 2132R. Okay, tapi saya tak dengar GS kejap-kejap macam satu kat tangan. Tak dengar? Tak, Puan Sarah kena mute kan Pembalkis. Okey, saya sambung ya. Okey, so maksudnya sini ada walaupun 2 subjek ini tidak dapat digabungkan ataupun tidak dirangkaikan dengan 4 subjek yang lain tu, tetapi saya tetap minta pensyarat untuk membangunkan DLO bagi kursus-kursus tersebut. Okey, so ini macam saya cakap tadi, ini adalah landing page saya lah. Kalau kita tengok sini yang utama ni, yang inilah page yang ini lah, landing page saja. Okey, log masuk ni, kita ada DLO interdisiplin. Saya tak dengar. Bukan Zul teruskan aja sebab dia mahu on and off Pembalkis. Okey, baik, saya teruskan Okey, so untuk yang ini kita tengok kita utama log masuk pensyarat, interdisiplin, BMMP dan juga hidup. Okey, log masuk pensyarat ni, ini ada log masuk ni memang saya tutup sebenarnya Saya cuma assign pensyarat yang terlibat saja sebab kat dalam ni kita ada dokumen kawalan. Dokumen kawalan dekat sini adalah JST. Kita ada JST dan juga kita ada plan pembelajaran. Okey, yang pembelajaran ni saya tak sempat nak masuk lagi sebab benda tak lengkap lagi. So ni JST gabung. Okey, saya show JST gabung.
Okey, yang kita dah bina lah GST gabung berdasarkan kepada proses merungkai dan merangkai. Okey. Begitu juga dengan kursus-kursus yang lain, contoh kalau saya ambil EDUP 2112, kita pun ada GST tetapi untuk subjek ini sendiri dan juga kursus-kursus yang lain Okey. Yang ini student tak boleh masuk sebab saya cuma share dengan pensyarah yang terlibat termasuk KJ jabatan dan juga jabatan akademik tersebut dan juga KJ JKA. Okey, so apa yang saya nak tunjukkan adalah DLO yang saya bangunkan berdasarkan pada interdisiplin dan saya rancang melalui pelan pembelajaran bermakna. Okey, yang ini saya kata tadi dia melibatkan 4 kursus, jadi dia punya proses atau pedagoginya agak panjang sikit lah tapi dia boleh mencakupi sehingga tamat semester, maksudnya 11 minggu pengajaran. Okey, so kita nak target dekat sini, saya target untuk 3 pentaksiran tadi So kat sini saya tulis juga hasil pembelajaran khusus yang terlibat bukan semua yang terlibat sahaja. Kemudian saya paparkan juga objektif pentaksiran. Okey, kemudian saya sertakan juga big idea saya. Okey, big idea dan juga essential questions. Ini big idea saya, dia ada 4 khusus tadi saya kata. Okey, yang jadi anchor dekat sini adalah hidup. Hidup 2112 sebab digunakan platform utama dan hidup digunakan untuk platform persekitaran pembelajaran maya bagi menghasilkan karya, digunakan juga sebagai micro teaching dan sebagainya. Okey, dan untuk proses pembelajaran tu berlaku dalam menu jelajah pembelajaran. Okey, dalam jelajah pembelajaran ni saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi capai sehingga kepada pentaksiran yang ketiga. Ada untuk 3 pentaksiran tadi Okey, dalam jelajah pembelajaran ini saya terangkan sedikit apa konsep yang saya cuba sampaikan melalui DLO ini. Okey, ini adalah konsep atau veteran pembelajaran yang saya harapkan oleh daripada pelajar iaitu dari aspek perkembangan estetika pelajar, dari aspek keterampilan diri, dari aspek pedagogi inovatif. Okay, seperti yang saya katakan tadi, pelajar PDPP ni mereka juga dikehendaki untuk melaksanakan merungkai dan merangkai. So inilah yang saya hasratkan kita hasratkan supaya dia boleh menghasilkan satu pedagogi yang inovatif. Okey, berdasarkan kepada perkembangan estetika iaitu pembukaan imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi, juga ke arah pembukaan sasiah melalui aktiviti yang dijalankan. Okey. Kemudian saya pergi pada aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama tadi kalau ikut pada pentaksiran saya belajar perlu membangunkan produk multimedia. So untuk pencetusan idea ni, cetus idea ni saya tak terus pergi pada bangunkan produk Saya pergi dia satu cetusan. Okey, so oleh kerana produk yang dihasilkan tu mestilah produk karya, buku cerita dan juga sajak yang itu dia mencakupi subjek kesusastraan Melayu dan keterampilan bahasa. Jadi saya berikan satu rancangan kat sini. Okey, kemudian saya minta pelajar untuk tonton satu video tentang cerita lama lah dan dia buat analisis genre kesusastraan Melayu. Kemudian dia buat bina daripada video yang dihasilkan yang ditonton tu pelajar dikehendaki menghasilkan satu PUC tradisional dan lepas itu pelajar akan upload lah ke dalam Padlet. Okay, dia menganalisis genre, dia menghasilkan karya penulisan PUC Melayu tradisional. Okay, step yang kedua, aktiviti yang kedua selepas mereka selesai dengan cetus idea, dia akan bina ajar. Bina ajar ini dia akan pergi pada proses bagaimana dia melalui aktiviti merungkai dan merangkai. Okey, kita terangkan tentang dia bagaimana dia pedagogi yang bagaimana dia perlu digunakan untuk membina persekitaran pembelajaran maya. Okey, sini ada rangsangan. Okey, kat sini saya berikan satu artikel berkaitan dengan kesesuaian persekitaran pembelajaran interaksi guru pelajar dalam persekitaran belajar dan keselesaan. So dekat sini pelajar perlu baca artikel. Baca artikel, daripada artikel tersebut lepas tu dia cadangkan senarai semak pendekatan pengajaran bahasa Melayu yang bersesuaian dengan persekitaran pembelajaran maya. Okey, kemudian daripada video animasi yang ditonton dalam cetus idea tadi, dia perlu merancang satu pendekatan pengajaran yang bersesuaian dengan strategi tersebut lah.
dia kena hantar juga dekat Padlet senarai semak tersebut. Okey, lepas tu barulah pelajar akan pergi kepada cakna didik. Dalam cakna didik ni, okey, bila dia dah lihat video tadi, dia dah tahu apa yang dia nak buat, okey, barulah dia mereka bentuk pengajaran dia. Okey, dalam mereka bentuk pengajaran ni saya fokuskan kepada penggunaan model Azure. Ini dah masuk pada subjek hidup, hidup 21112. Okey, dan daripada situ ada arahan tugasan, mereka perlu menghasilkan satu plan pembelajaran melalui aktiviti merungkai kurikulum berdasarkan DSKP dan sebagainya. Okey, kita ada sediakan satu contoh lah, contoh template plan pelajaran. Kita sediakan template dan kita berikan contoh juga ya. Contoh dalam Padlet. Okey, kalau kita lihat dekat sini. Okey, ini contoh plan pembelajaran mana yang mereka boleh refer lah, rujuk sebenarnya macam mana nak menghasilkan plan pembelajaran bermakna. Okey, dan untuk mereka lebih faham macam mana nak proses merungkai dan merangkai tersebut, kita kongsikan juga pengetahuan tentang KPPB dan juga pengetahuan tentang proses merungkai kurikulum tersebut. Ini just nak bagi macam-macam ni kita nak brainstorm pelajar kita lah, kita nak rangsang pemikiran dia supaya dia dapat recall pengetahuan yang telah dipelajari semasa semester 1 yang lepas. Okey, lepas pelajar melalui proses membina plan pembelajaran bermakna, dia akan pergi kepada kreatif bina. Kreatif bina ni maksudnya pergi pada proses pembangunan media pengajaran. Okey, dia akan hit kepada tugasan ataupun pentaksiran yang pertama. Okey, yang ini media pengajaran saya fokus kepada penggunaan model ADI lah. Model ADI dan ada arahan tugasan lah kat sini. Okey, dia kena buat apa ni? Menghasilkan karya penulisan kesusastraan Melayu ni, maksudnya dia kena menghasilkan buku cerita digital dan juga sajak. Okey, lepas tu baru lihatkan daripada hasil kerja tu, buku cerita tu mesti dia rancang berdasarkan plan pembelajaran bermakna tadi. Okey, plan pembelajaran bermakna dan dia kena hasilkan dalam satu persekitaran pembelajaran multimedia interaktif tadi. Okey, lepas habis proses tersebut baru mereka dikehendaki untuk menghasilkan satu laporan tentang pengalaman lah sebenarnya, okay? Pengalaman ataupun refleksikan diri tentang apa yang dihasilkan. Okey, yang ini juga walaupun mereka dikehendaki untuk menghantar ke dalam GC, mereka juga dikehendaki menghantar di Padlet kat sini lah. Okey, ini produk persekitaran, kat sini dihantar. Ini laporan ni berkaitan dengan bahasa dalam komunikasi bertulis. Dia lebih kepada penulisan berformat. So kita ada bagi sikit nota dekat sini ya dalam laporan ni, dalam Padlet ni. Okey, dan bila selesai, kalau kita lihat pada peringkat kreatif bina ni, bila pelajar telah selesai bermakna mereka telah dapat menyelesaikan tugasan yang pertama. Tugasan pertama dah boleh ditaksir di sini. Okey, proses yang seterusnya kita pergi pada belajar ajar. Belajar ajar ini maknanya pelajar akan buat pengajaran mikro. Okey, saya bagi juga satu artikel berkaitan dengan pengajaran mikro dan mereka kena bacalah dan cuba cuba kena pasti faktor keberkesanan pengajaran mikro dalam latihan mengajar. Dan baru dia melaksanakan pengajaran mikro tersebut berdasarkan sebelum melaksanakan tu dia kena menghasilkan RPH lah seperti yang saya terangkan daripada awal tadi. Dan RPH tu hendaklah dibina menggunakan plan pembelajaran bermakna dan mereka juga perlu menggunakan menggunakan bahan bantu persekitaran multimedia interaktif tadi sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran mikro mereka. Tetapi pengajaran mikro itu kita minta pelajar untuk rakam salah ejaan minta pelajar untuk rakam dan juga upload ke dalam ruangan Padlet ni juga. Okey. Dan last kali bila dia dah siap pengajaran mikro, dia pergi kepada proses yang terakhir kita panggil, saya namakan aja lah sembah-sila. Dalam sembah-sila ni dia pelajar perlu menampilkan keterampilan bahasa dan akal budi. Kita balik semula kepada subjek kesusastraan dan juga keterampilan bahasa tadi. Okey, pelajar akan mendengar satu deklamasi sajak oleh ini sajak daripada sastrawan negara Dato' A. Samad Said dan daripada sajak tersebut pelajar dikehendaki menganalisis hubung kait keterampilan bahasa dan komunikasi berdasarkan kepada kemahiran bahasa PUC Melayu tradisional berdasarkan akal budi dan pemikiran tokoh. Yang ni pun dia kena hasilkan pembentangan dalam bentuk rakaman dan upload ke dalam Padlet. Okey.
Setakat ni semua tugasan, aktiviti bagi setiap jelajah pembelajaran tadi mereka kena hantar ke dalam Padlet. Actually dalam Padlet, dalam GC pun dia kena hantar sebab GC untuk mudahkan kita buat pentaksiran. Okay, Padlet ni adalah salah satu bukti yang kita telah melaksanakan KPPB dan kita telah melaksanakan DLO dan bukti secara backward design tu kita nampak dekat sini. Kita nampak, jadi senang jelas. Semua orang pensyarah yang 4 orang pensyarah yang terlibat dalam PDP khusus PDPP tu dia akan nampak hasil pelajar mereka. Okey, dan akhir sekali kita minta pelajar bagi refleksi lah, perkongsian pengalaman apa yang mereka lalui dalam sepanjang satu semester. Kat sini dia boleh lukis tulis dekat whiteboard ni. Okey, ataupun dia boleh kongsikan, okey saya tak tampal Padlet pula, tapi dia boleh masukkan juga dalam Padlet. Okey, last sekali adalah metadata dia. Okey, metadata ni saya tak sempat masukkan gambar pensyarah yang lain tapi gambar saya sempatlah masukkan. Okey, last sekali kalau laman utama dia akan balik semula kepada landing page. Okey, so maknanya yang ini kita kongsikan pada pelajar, so pelajar tahu dia ada satu DLO yang bergabung semua subjek dan dia ada juga DLO bagi dua subjek yang lain ni. Okey. Kalau kita tengok daripada perancangan tadi, untuk subjek kesusasteraan Melayu tadi ada satu lagi kerja khusus yang kita tak dapat rungkaikan sebab itu melibatkan penulisan dia. Okey, bagi subjek pedagogi tadi, pedagogi tadi, okey, dua pentaksirannya telah kita gabungkan. Bagi subjek keterampilan bahasa, ketiga kerja khusus pun telah kita gabungkan, tetapi bagi subjek EDUP 2112 ada satu lagi kerja khusus yang tak boleh kita gabungkan. Itu dia akan stand alone lah. So itu saja daripada saya. Saya minta komen daripada panel sebab saya rasa ini percubaan pertama saya yang saya cuba gabungkan 4 khusus dalam satu DLO. Saya stop sharing . Ya, Puan Zu, pada saya